Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung kuliah sirah kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya. Kita berhenti sebelum PKP pada bab kisah pembakaran Nabi Allah Ibrahim AS oleh orang kota Baginda. So kita akan sambung perbincangan kita mengenai peristiwa tersebut insya-Allah pada malam ni. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran 173-174. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikut keridaan Allah dan Allah mempunyai kurnianya yang besar. Imam Ibn Katsir mulakan kisah ini dengan bermain satu dalil, satu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang yakin kepada janji Allah, sifat-sifat orang yang bertawakal, yang status tawakal itu begitu tinggi, puncak keyakinannya kepada Allah itu begitu tinggi, sehingga kan pemisalan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dikatakan kepada mereka qad jama'u lakum, inna saqad jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu telah berhimpun untuk mendatangi kamu dengan niat menyakiti kamu, dengan niat memusnahkan kamu, dengan niat melenyapkan kamu. Kata Allah, orang yang beriman itu jawab mereka, orang-orang beriman itu sekaligus fazadatuhum imana. Masa dikatakan perkara itu kepada mereka, tidaklah mereka itu lari ataupun bersembunyi, sebaliknya iman mereka semakin bertambah. Dan kata mereka, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik penolong. Ini contoh golongan, contoh manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang berjaya, golongan yang tinggi iman dan keyakinan mereka kepada Allah. Bila datang kepada mereka sekelompok kaum pun, bahkan seluruh dunia pun ingin mematikan dan menghancurkan mereka pun, mereka tak lari. Bahkan kata Allah, fazadahum imana, iman mereka makin bertambah pula. Dan dalam celahan tak lari itu dia berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nak dapat berani lagu ni lah, zaman ni tak dapat ni. Keberanian mereka itu, keyakinan mereka itu, ketawakalan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, hari ini berapa ramai di antara kita yang ada keyakinan dan ketawakalan macam tu loh. Kita sendiri pun kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang kita sendiri pun tak sampai tahap tu. Bila seluruh dunia datang ingin menghancurkan kita, kita seorang diri, meskipun kita berada pada jalan yang benar, kadang-kadang kita pejamkan mata dan tutup mulut pasal takut hilang kerja, takut orang kecam, takut kena pulau dan sebagainya.
berbeza dengan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, keyakinan jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis, wa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang disoal akan suatu soalan, satu fatwa, satu perkara yang dia tahu tetapi dia sembunyikan jawapan, dalam syarah kata dengan tujuan dia nak jaga diri dia, nak jaga jawatan dia, nak jaga status dan nama dia sengapkan kemungkaran, dia tak mau jawab, maka kata Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti mulutnya akan dikekang dengan tali kekangan api neraka. Tuan-tuan, ketika mana tahun 600 Hijrah, nak lebih lah, 658 plus minus, sorry, ya lebih kurang lah, berlaku serangan Mongol besar-besaran. Sebelum tu dah berlaku dah, menghancurkan kerajaan Khawarizm. Itu zaman Hulagu Khan. Hulagu Khan ini antara yang awal. Hulagu Khan ni ayah dia mati kena bunuh. Pok-pok Mongol Tatar ni pok-pok yang kuat, tapi berpecah, banyak parti, gaduh. Sampailah bapak Hulagu Khan ni, salah seorang ketua suku pun dibunuh. Hulagu Khan ni hidup dia, sepanjang hidup dia ni duk kena buru pergi sana, pergi sini, duk kena ligan, duk kena buru ni pasal dia nak bunuh pewaris ayah Hulagu Khan ni. Maka tuan-tuan, dia hidup dia dilatih sentiasa menjadi pelarian, sentiasa menjadi buruan. Dia selalu defend diri dia. Sampai dia jadi besar, pemuda, gagah dan kuat, dia mula menempa nama dia. Dia jadi pemimpin pula. Dia serang satu suku demi satu suku, Mongol dengan Tatar ni dia gabungkan masuk bawah dia. Dia pimpin kekuatan kesatuan Mongol itu. Mulalah dia, bangsa Mongol ini keluar daripada kampung mereka. Bila mereka sedar kekuatan yang ada pada mereka, sekiranya mereka bersatu, siapa yang menyatukan mereka? Hulagu Khan. Ialah kafir-kafir lah, tapi nak cerita di sudut kemanusiaan itu, di sudut akademik itu, dia menyatukan puak Mongol dan Tatar yang berpisah. Bila mereka bersatu, baru mereka sedar kekuatan yang ada pada mereka ni. Tuan-tuan, mereka pergi ke Eropah, Eropah hancur. Mereka pergi ke Jepun, Jepun hancur. Mereka pergi ke China, China ranak. Ke mana tempat yang mereka lalu dan jarah, ratah, runtuh tempat tersebut. Kekuatan yang ada pada tentera Mongol, kejituan, keberanian mereka ni. Sebelum Hulagu Khan mati, dia karang satu kitab. Ada yang kata bukan dia karang, dua orang pengawal ataupun dua orang PA dia yang karang bagi, tapi berdasarkan kata-kata dia. Ada 13 larangan, 13 ke 12, 13 larangan Hulagu Khan. Bukan larangan, dia panggil jalan hidup orang Mongol yang dia tulis. Menarik lah. Bila saya baca cerita tu, siapa yang tulis ni? Ibnu Katsir yang rekodkan. Dalam Bidayah wa Nihayah sebut, Ibnu Katsir cerita balik 13 amanat Hulagu Khan sebelum dia mati. Dia kata siapa yang berzina sebelum bernikah, bunuh dua-dua orang. Siapa yang melakukan perhubungan sesama jantina, rejam, bunuh dua-dua orang. Yang berzina tadi tu meskipun dia dah kahwin, bunuh juga. Siapa yang orang minta makan, contoh saya minta makan kat tuan-tuan nak bagi makanan, tuan-tuan baling, bunuh orang yang baling tu. Ada 13 semua. Menariklah, ada yang bepek jugalah, jangan kencing dalam ayak, siapa yang kencing dalam ayak kena bunuh. Kanah lah. Tapi ada yang menarik, yang pak-pak yang macam berzina, hormat makanan harus bangun pi bagi tangan dengan tangan, tak boleh baling. Siapa dia tengok baling, bunuh. Hulagu Khan. Disiplin yang diterapkan kepada tentera Mongol, maka tak heranlah kekuatan mereka tu. Maka dia menghancurkan kerajaan Khawarizm di peringkat awal. Kemudian dia menghancurkan beberapa kerajaan lain di sekitar. Kemudian dia slow saat gelombang itu sebab dia sakit. Lepas tu mai zaman seterusnya, penerus dia itu Genghis Khan. Genghis Khan penerus dia pula. Penerus dia lah, penerus legasi dia. Yang masuk ke Baghdad itu zaman Genghis Khan 656 Hijrah tak silap. Genghis Khan punya zaman. Maka bila mereka masuk tu tuan-tuan, bagaimana mereka buat, mereka ratah dan jarah negara-negara Islam ketika itu hancur. Baghdad disertakan dalam catatan 700,000 orang mati. Habis terbakar, hitam, habis semua punah kerana
bangsa Mongol ni masuk. Sebelum Mongol datang ke Baghdad, ada duri dalam daging dalam empayar Islam. Nama golongan ini dipanggil sebagai golongan Al-Hashashin. Al-Hashashin ni puak-puak Syiah Ismailiyah. Mereka ni puak yang pelik. Mereka ni sat-sat pergi bunuh Imam Sunnah, sat-sat pergi bunuh Imam Syiah, sat-sat pergi bunuh Panglima Islam, sat-sat pergi bunuh Menteri Islam, sat-sat pergi bunuh Khalifah Islam. Siapa sahaja yang mereka nampak naik, siapa sahaja yang mereka nampak nak bersatu, mereka akan bunuh. Nizam Al-Muluk, bendahara yang hebat dalam kerajaan Islam pun dibunuh oleh mereka. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun cuba tangkap banyak kali, tak boleh tangkap. Punya licik puak-puak Al-Hashashin ini. Dapat Kak Genghis Khan, licik tak licik, dia bedai sekali, habis, clear. Tak sampai ke hari ni tak muncul dah Hashashin. Ni puak-puak Mongol tuan-tuan. Baik. Kenapa boleh pergi sampai Mongol tak tahu. Tak apalah, nak cerita atas sejarahnya begitulah. Baik. Maka tuan-tuan saya sambung. Maka Imam Ibn Katsir memulakan cerita dengan ayat ini, menceritakan keyakinan orang kepada Allah. Walaupun datang segorombolan, keyakinan mereka kepada Allah tidak berkurang. Baik. Abu Ya'la berkata, Abu Hisham Ar-Rifa'i memberitahu kami, Ishaq bin Sulaiman memberitahu kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi memberitahu kami, dari Asim bin Abi An-Nujud, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni marfu', pasal Nabi sabda, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Ni Nabi cerita kat para sahabat ni. Nabi cerita kat para sahabat, cerita macam mana Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tu. Saya nak cerita tadi tak habis yang boleh masuk Mongol tu. Saya nak, bila kata Mongol tu jarah negara Islam, habis semua clear ni, satu orang pendekar, satu orang raja Islam yang berjaya menahan Mongol. Tu point tadi tu. Siapa pergi masuk Mongol? Yang tu lah. Nama dia Al-Qutus, Saifuddin Al-Qutus kan. Terkenal lah panglima ataupun raja Saifuddin Al-Qutus, Malikuz Zahir, Saifuddin Al-Qutus, orang Mesir, Mamluk. Dia ialah warrior, dia ialah raja yang berjaya menyekat Mongol daripada meratah dunia. Sebab tu kita katakan Sultan Qutus bukan hero Islam, dia hero dunia. Sebab dia sekat Mongol sampai hari ni ya. Maknanya dia menyelamatkan negara-negara lain pun. Kalau tidak, tuan-tuan, satu dunia ni Mongol punya. Dia bayangkan kekuatan yang mereka ada. Tetapi keperwiraan yang ada pada Sultan Malikul Zahir Saifuddin, Malikul Muzaffar Saifuddin Al-Qutus ini, kehebatannya hebat. Itu pun tuan-tuan, saya nak cerita yang kata pasal hadis yang kata orang mendiamkan kebenaran tu. Masa Sultan Saifuddin Al-Qutus ni nak pergi lawan dengan Mongol, Sultan Saifuddin Al-Qutus dia baru dapat jawatan tahun tu. Tahun lepas tu, baru setahun terus dia nak pergi lawan dengan Mongol dah. Padahal tahun sebelum tu sama-sama Mamalik, Bani Mamalik, sama-sama Mamluk, orang-orang Mesir yang pernah jadi hamba ni bergaduh sama-sama mereka sebab nak jadi raja. Bergaduh tak berhenti-berhenti. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan Saifuddin Al-Qutus naik. Dalam keadaan masa tu Mesir lemah sebab tu balik bergaduh. Dia naik masa tu kerajaan pun miskin, lemah, orang pun motivasi tak ada lagi. Masa itu pun dia pilih untuk lawan dan sekat Mongol. Dia kata kalau tak sekat di Mesir, nanti ni dia akan pergi lagi jauh. Maka tuan-tuan, duit tak ada. Bila duit tak ada ni, Sultan Saifuddin Al-Qutus minta fatwa daripada para ulama di Mesir ketika itu, boleh tak nak minta duit rakyat. Boleh tak dia minta kutip seorang sikit duit rakyat, habuan nak beli senjata. Maka minta fatwa. Sampailah apa orang tahu, pegawai banci kerajaan tu sampailah ke rumah Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Imam Izzuddin Abdul Salam zaman ni apa tokoh wira mazhab Syafi'i kan. Jumpa dengan Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, tanya dia, wahai Imam, Raja ataupun Sultan Saifuddin Al-Qutus minta pandangan tuan guru, boleh dah nak kutip duit rakyat.
Niat ni bukan niat nak buat apa, bukan niat nak buat jambatan daripada Gunung Ledang ke Melaka ke. Bukan. Niat ini niat nak bantu Islam, nak lawan dengan Mongol. Niat jihad ni. Boleh tak? Kata apa nama Tuan Guru Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, pi kutip dulu duit menteri. Sampai clear, sampai cuma tinggal dia fundamental needs, sampai tinggal keperluan asas mereka sahaja. Yang lebih-lebihan itu yang banyak bank di Switzerland, bank di Hong Kong mana tu, kutip kikih perhabis. Beli kelengkapan kita dulu. Kalau tak cukup juga, baru mai jumpa aku lain. Baru mai jumpa aku lain, baru aku boleh bagi fatwa. Selagi menteri-menteri itu kaya, hang nak membebankan rakyat, jangan minta fatwa aku untuk bagi halal. Oh, ini Saifuddin Abdul Salam. Imam Izzuddin Abdul Salam. Berani tu, senang kan. Yang minta itu raja yang wara, raja yang baik. Raja Kutu sendiri bukan kaya apa, menteri-menteri sebelum tu yang kaya. Dia baru naik ya. Tak tahu nak buat duit lagu mana, minta boleh dah rakyat infak untuk jihad. Itu pun kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, lagi tak habis duit menteri, lagi tak habis duit dalam kantong kerajaan, jangan minta aku halalkan fatwa nak suruh ambil duit rakyat. No way. Kikih sampai habis duit menteri-menteri itu dulu. Kalau habis duit kerajaan nak simpan merata ni untuk lawan bagi pihak Islam, sampai tak cukup juga, mai jumpa aku lain. Ini berani. Berani. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik ketika mana di Madinah, Imam Malik ni dia lahir tahun 93 Hijrah, dia wafat 179 lebih kurang. Awal lagi lah. Yang Rasulullah SAW tu nak kata lebih. Masa tu tuan-tuan, Abbasiyah baru naik. Dia pertukaran antara Umayyah nak pergi Abbasiyah. Umayyah 132, Abbasiyah start 132. Masa tu zaman pertukaran. Khalifah masa tu, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di Baghdad. Imam Malik di Madinah. Tapi problem dia, dekat Madinah ada gubernur Madinah masa tu, nama dia Abu Ja'far juga. Dia, orang kata apa, maaf sebutlah bahasa lah ni, kaki jilat. Dia nak dapat pengaruh dia, nak lobby nama dia dekat khalifah yang di Baghdad tu. Dia lebih sudu daripada kuat. Dia paksa orang Madinah untuk bai'ah khalifah sekarang di Baghdad, tetapi dengan meletakkan syarat talak. Siapa yang tak bai'ah ataupun yang melupuskan bai'ah mereka akan jatuh talak, akan kena memerdekakan hamba. Ada 3 benda yang dia buat. Maka tuan-tuan, Imam Malik masa tu umur dia baru 23 tahun. Betul, 23 tahun. Dia keluar fatwa, aku tak setuju benda ni. Dia lawan. Dia riwayatkan hadis yang Nabi sebut, talak yang berlaku dalam keadaan terpaksa tak jatuh. Tapi benda tu bincang panjang tuan-tuan. Itu kena bincang orang fiqh pula. Tapi hadis tu memang sahih dalam Muwatta Imam Malik riwayat. Tapi berdasarkan hadis itu, Imam Malik kata dia tak setuju benda ni. Hang paksa orang ni tak setuju tanpa rela. Tapi dia jadi politik yang panjang. Masa tu ada geng-geng pembangkang. Geng-geng pembangkang yang tak setuju dengan benda tu, maka mereka angkat betul-betul Imam Malik. Orang menggunakan ulama pula masa tu. Tapi nak abang kata, ketegasan Imam Malik sampai dia ditangkap oleh Abu Ja'far, dia diseksa, dipukul dan sebagainya untuk dia tarik balik. Dia tak tarik. Separuh mati kena, dia tak tarik. Sampailah tukar khalifah lepas pada Al-Mansur, naik Harun Ar-Rasyid, baru dia tahu cerita ni. Dia panggil Imam Malik, mailah Baghdad, nak bagi duit balik, nak bayar duit pampasan, bagi nak tebus benda tu. Kenapa lah buat macam ni? Imam Malik ni imam yang besar, hebat kot. Mailah jumpa dia. Khalifah Harun Ar-Rasyid ni baik sikit lah. Maka kata Imam Malik, aku ni ilmu, yalah untuk guru sifat ilmu bukan dipikat orang. Kalau hang nak, hang main kat aku. Cekang kena teruk ISA berapa lama dah. Keluar main khalifah baru baik. Itu pun dia kata, kalau hang nak, hang main kat aku, bukan aku bing. Harun Ar-Rasyid hantar duit, hantar ni bagi kan. Paksa minta juga tolong tulis kitab, dia tak mau. Sampai Harun Ar-Rasyid kata, dulu hang bangkang kerajaan.
Sekarang bila kerajaan baik dengan hang minta nasihat, takkan hang nak bangkang lagi. Tulislah satu kitab nasihat kami, barulah Imam Malik tulis Muwatta'. Nampak? Bukan prinsip berubah, tetapi dulu kita bangkang pasal salah, bila dia minta untuk ni, kita bantu lah. Kan? Lagu tu lah. Bukan prinsip dia berubah. Cuma nak bagi tahu. Contohlah kita kata, aku tak setuju lah buat macam ni. Kan? Lawan dengan dia. Tiba-tiba satu orang dia kata, habis tu nak buat macam mana? Cuba habaq kat saya. Takkan masa tu kita nak lari. Kita tak. Masa tu kita habaq lah. Kan? Apa yang kita nak? Itu politiknya. No? Baik. Demi ketegasan itu. No? Okey, bukan. Okey, sambung yang kita pula. Sambung ini pula, insya-Allah. Maka Nabi tadi sambung. Nabi cerita kat para sahabat, Nabi kata ketika mana Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya engkau di langit adalah Esa, dan aku di bumi ini juga Esa. Aku menyembahmu. Nabi sebut dalam hadis. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau di langit Esa, aku di bumi pun Esa. Esa ni bukan bermaksud Esa Nabi Ibrahim ni bukan bermaksud Esa dia Tuhan, bukan. Satu lah, bermaksud dia mufrad. Satu. Engkau di langit Esa, aku di bumi satu. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang memang kita dalam istilah bahasa Arab ni dia, ada kaedah yang disebut sebagai Tuhan buat, kita buat, tapi tak sama. Contoh, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah selawat, malaikat selawat. Tapi tak sama. Kita tak tahu. Okey? Kita marah, Allah marah, tapi tak sama. Mana boleh sama kita? Dengan Allah tak sama. Laisa kamitslihi syai', tak sama. Kita kaya, Allah kaya, tapi tak sama. Mana boleh sama kita kaya dengan Allah Taala kaya? Kaya manusia ini kaya dengan, kaya Allah ini kaya dari. Tu beza dia. Apa makna dia? Kaya manusia kaya dengan anak-anak, kaya dengan kereta banyak, kaya dengan rumah sewa yang banyak, kaya dengan tanah ayah mak, kaya dengan. Allah Ta'ala dia kaya dari, dia tak ada dengan. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala kaya dengan manusia, tak boleh. Sebab manusia kalau kita kata dia tu kaya, kaya dengan kereta banyak, dengan tanah banyak, satu hari kereta dah semua hilang ataupun terbakar, maka berkurang tak kaya dia? Berkurang. Oh, dia tu kaya, anak-anak ramai. Satu hari anak dia mati 5 orang serentak. Berkurang tak? Berkurang. Sebab tu Allah Ta'ala kaya dia bukan dengan. Kalau kita kata dengan, manusia hari-hari mati. Adakah berkurang kaya Allah? Kalau kita kata Allah Ta'ala kaya ni, tumbuh-tumbuhan banyak ni, hari-hari manusia terbang pokok, mati. Adakah berkurang kekayaan Allah? Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala kaya dengan. Allah Ta'ala itu kayanya adalah kaya dari. Rina, kekayaan itu disebut sebagai dalam bahasa tauhid ni kita katakan ghinaul mutlak, kekayaan mutlak. Sedangkan manusia itu ghina'u mu'allaq, kekayaan manusia itu kaya yang bergantung, kaya dengan. Allah Ta'ala kaya mutlak. Sebab tu Quran sebut Allah Ta'ala itu kekayaan Allah Ta'ala itu ghaniyun 'anil alamin, kaya atas semua alam ini, bukan dengan alam ini. Lebih pada semua tu, tak sama. Itu bila Nabi Ibrahim kata, ya Allah, engkau di langit Esa, aku di bumi Esa. Bukan Ibrahim nak kata dia Tuhan, maknanya dia nak buat aku seorang di bumi ni. Dan bukan nak kata Tuhan itu di langit, bukan. Gambaran nak bagi tahu di bumi ni aku seorang, sembah kamu ya Allah, dan engkau satu-satunya ya Allah. Tuan-tuan, ilmu tentang ketuhanan ini bukan satu ilmu yang semua orang boleh cerita dan bahas, bukan satu benda yang mudah. Kita sendiri pun tak berani. Sebab tu bukan satu dua ustaz yang boleh main cakap. Dia memerlukan tuan-tuan guru yang hebat, yang alim, yang mengenal betul. Nak mengaji tauhid ni bukan mudah. Saya belajar lagi pasal takut tersilap. Pasal benda-benda ketuhanan ni kan, risau. Tak sama. Baik. Kalau kita nak bincang bab tauhid ni tuan-tuan, perkataan qadim, baqa, semua tu dibincangkan oleh para ulama. Kenapa Allah wujud, qidam, baqa? Kenapa susunan tu macam tu? Kan?
Kenapa wujud dulu baru qidam itu baqa? Kan? Kalau Allah Taala kekal, syurga kekal, neraka kekal. Macam mana permulaan dia, macam mana? Perkataan azali itu main pada mana? Azali itu, maksud azali itu apa? Sejak azali lah saya suka kat awak. Azali itu apa? Kalau buka kitab tauhid dia kata apa? Azali itu sebelum mulanya masa. Ketika mana Allah sendiri, ketika mana Allah, nak kata seorang tak boleh kan? Orang untuk orang, Tuhan bukan orang. Tapi nak kata ketika mana Allah satu, bukan satu, macam mana Allah nak nampak takut tu. Ketika mana Allah ada, bukan kata seorang, tuan faham maksud saya. Nak kata ketika Allah ada dia saja ni, tak ada hak lain lagi. Tu masa tak bermula lagi, apa pun tak ada lagi ni, ketika satu tu saja. Azali. Lepas tu baru dia main panjang. No? Oh, bukan mudah. Tapi kita faham ucapan ini bukan Nabi Ibrahim bermaksud macam tu. Allah Esa saya, Esa Tuhan di langit, saya di bumi, bukan bermaksud nak meletakkan Tuhan bertempat, bukan. Cuma nak beritahu kinayah hanya begitulah. Lafaz metaforanya, lafaz itu begitulah. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, begitulah. Tuhan tak bergantung pada tempat, Tuhan tak memerlukan tempat. Kalau orang tanya, habis tu Nabi pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, ambil perintah solat, cakap dengan Allah Ta'ala Isra' Mi'raj di langit kan, di Sidratul Muntaha kan. Jadi Allah Ta'ala duduk di tempat. Tuan-tuan buka cari huraian baba memang di Sidratul Muntaha. Tapi siapa yang di Sidratul Muntaha tu? Nabi ke Allah? Nabi. Allah tak tahu. Tapi perbualan tu berlaku di mana? Di Sidratul Muntaha lah. Tapi siapa yang ada kat Sidratul Muntaha? Nabi. Allah tak tahu. Tuan-tuan, nampak macam mana tingginya bahasa-bahasa tauhid ni. Okay. Ahmad jumpa Ali naik motor. Bahasa Melayu ni, Ahmad jumpa Ali naik motor. Soalan saya kat tuan-tuan, siapa yang naik motor? Ahmad ke Ali? Kita boleh kata Ahmad jumpa Ali naik motor. Adakah maksud Ahmad jumpa Ali, Ali tu naik motor? Ataupun Ahmad ni naik motor pergi jumpa Ali? Ataupun Ahmad naik motor jumpa Ali naik motor? Ataupun Ahmad dia jumpa Ali dengan seorang lagi nama dia naik motor? Orang Jepun? Tak tahu. Permainan bahasa juga memerlukan orang-orang yang hebat untuk terang kepada kita. Baik, saya sambung terus lepas surah. Kita kena berhenti tepat isyak kan. Baik, sebagian ulama salah menyebutkan bahawa dalam keadaan seperti itu, masa Nabi Ibrahim doa macam tu, Nabi Ibrahim kata, engkau di langit seorang sendiri, aku di bumi pun seorang diri. Ingat saya ulang balik sekali video tu, orang kata pasal Tuhan bukan di langit, kita tak meletak Tuhan bertempat. Cuma ini bahasa biasalah, bahasa biasa sebagai lafaz, lafaz nak meletakkan kerajaan Allah tu tinggi, begitu. Maka tuan-tuan, engkau seorang, aku pun seorang, selamatkan aku kan, Ibrahim katakan. Maka kata Imam Ibn Katsir, sebahagian ulama salah menyebutkan ketika mana Nabi Ibrahim doa macam ni, Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Terus Jibril menjelma. Masa Nabi Ibrahim duduk dalam manjanib, duduk dalam terbih, nak lempar musuh api. Masa ni Nabi Ibrahim kata, ya Allah tolong, aku seorang, engkau seorang, tolonglah. Maka masa ni Jibril appear depan Nabi Ibrahim. Maka kata kat Jibril, wahai Ibrahim, apakah kamu perlukan bantuan aku? Nak minta tolong apa? Jibril senang tuan-tuan. Jibril, kau Nabi Lut dia keh dengan satu sayap dia ya. Sampai hari ni tempat itu paling rendah atas dunia. Kenapa? Dengan hujung sayap satu sayap Jibril saja yang dekat congkeh itu kan. Ibarat kata kita congkeh dengan kuku kelingking ni, begitu kan. Naik dari langit, jatuh ranak sampai hari ni kawasan belah rendah kat muka bumi. Sebab kena hempas. Takkan nak lipat puak-puak kampung Nabi Ibrahim, tak ada masalah. Maka Jibril wahai Ibrahim, nak minta tolong apa? Tuan-tuan, ketika mana nak kena lempak dalam api dah, sikit lagi tarik dah terbih tu, lepas ni masuk Nabi mati lah. Jibril bukan setan bukan tok bomo mana-mana syirik tak dah, ni malaikat ni, kekasih Allah ni, pesuruh Allah, malaikat ni, bukan benda-benda syirik. Nak minta tolong apa? Wahai Ibrahim, saya nak tolong. Ini bukan cerita iblis ke apa, ni malaikat. Maknanya kalau kita duduk tempat tu tuan-tuan tak takut dah lah pasal malaikat.
nak takut syirik ibadah kan. Itu pun kata Nabi Ibrahim, aku bukan minta tolongan. Sampai takut ni Nabi Ibrahim punya keimanan dia tak boleh lawan. Kita tak tahu nak abang. Kalau kita tolong bila siapa boleh tolong pun, menteri mana nak sign bagi dia, tolong lah. Tak ada. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril, penghulu para malaikat. Nabi Ibrahim kata, aku bukan minta tolongan. Bukan dia hang, aku minta direct dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa yang moden dia kata apa? Jangan datang antara aku dan Allah. Dalam bahasa apa? Geng-geng ustaz-ustaz Indonesia dia berkata apa? Jangan datang antara dua kekasih. Antara saya dengan Allah, kekasih, jangan datang di tengah-tengah. Dia kata kat malaikat Jibril. Di dalam ni dia kata apa? Aku tidak ada keperluan denganmu, wahai Jibril. Aku bukan minta tolongan. Nabi Ibrahim. Bukan nak kata dia biadab dengan malaikat, bukan. Tapi nak abang, kebergantungan, keyakinan, kejituan bulat iman Nabi Ibrahim kepada Allah tu tak boleh ting lah kita ni. Yakin tu sampai nak kena lempak dengan api dah. Malaikat main nak tolong. Tak apa. Bukan Allah Ta'ala. Padahal takbir tu dah tarik tu, lepas dia masuk dalam api kan. Maka tuan-tuan, ketika itulah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, dia berkata, malaikat yang menurunkan hujan mengatakan, bila sahaja aku ada perintah, aku terus menurunkan hujan, namun perintah Allah lebih cepat. Ini Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair riwayat kata apa? Dia petik kata apa? Ibnu Abbas ni kan dia pandai, Nabi bagi doa keadaan khusus, dia pandai kisah-kisah ni, penafsiran hadis-hadis ni. Ibnu Abbas cerita, dengan Sa'id bin Jubair dia kata, masa tu malaikat yang jaga hujan, dia kata saya dah sinti lengan lah. Lebih kurang bahasa kita lagu tu lah. Tuhan kata malaikat, hang lepas hujan, saya tarik switch terus kan. Ready. Masa tu api dah naik. Kita dah bincang bulan sebelum PKP kan tuan ingat. Masa api tu dinyalakan, burung pun tak lalu di atas. Pasal terlalu tinggi api tu. Besar api tu. Mereka buat wakaf. Siapa yang nak wakaf kayu api untuk bakat pederhaka, bakat wakaf habis. Padahal Nabi Ibrahim tu yang beriman sekali. Siap bernazar lagi. Nazar masa nak bakar. Tuhan uji dia pun. Ada satu makcik tua sebut dalam ni, saya cerita dah sebelum ni. Dia bawa kayu api, dia sakit, demam. Dia kata, aku nazar nak bakar Ibrahim. Kalau dengan duit aku beli kayu api ni Tuhan terima, maka sembuhkan aku. Sembuh makcik tu. Tuhan nak test. Tuhan nak test kita. Saya cerita banyak sonok ni, tapi tak apa, kita nak berhenti awal. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj yang gubernur jahat tu, bila mana dia lempak terbih api masuk ke Mekah, ke Kaabah ni bakar. Nak bunuh Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Al-Awwam. Masa dia terbih api masuk Kaabah tu, dia pun duduk daripada luar. Malik kilat main sambat tu, sambat batu tu. Kilat terbakar hilang. Maka para tentera, masa ni tentera Umayyah, masa ni zaman Bani Umayyah, jumpa dengan Hajjaj, kata wahai Datuk, terbakar habis kita punya ni, kilat sambat. Takutlah tak berani kan. Pasal tuan-tuan, Abdullah bin Zubair, dia pernah minum darah bekam Nabi. Maka tuan-tuan tahu Hajjaj dia punya cerdik, dia kata apa? La ilaha illallah, dia kata hampa dia tak cerdik dia lah. Hampa tengok tak, hampa baca Quran dah. Hajjaj kata kat dia punya pegawai, baca Quran dah. Ingat tak kan masa anak-anak Nabi Adam bergaduh, Tuhan kata sediakan binatang korban, sediakan benda yang nak korban. Habil dia korbankan lembu yang besar, sapi yang besar, kibah yang besar kan. Qabil dia bagi sayur buruk. Tanda-tanda Allah Ta'ala terima korban Habil benda apa? Kan ada api main sambang ambil, kibah dah hilang kan. Sama lah kes kita ni. Hampa pergi lempak batu tu masuk, api main sambang hilang. Mana Tuhan terima amalan hampa. Allah askar tu seronok. Nampak cerdiknya Hajjaj. Dia pusing firman Allah Ta'ala. Baik, maka Tuhan uji. Baik. Tuan-tuan sambung. Maka masa ni malaikat yang jaga hujan kata, anytime my Lord, my God, anytime. Aku sinti lengan lah. Tuhan kata malaikat, turun hujan, aku akan turun exact, betul-betul atas kepala hujan, atas kepala api tu. Padam lah. Tetapi kata malaikat yang malaikat jaga hujan, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, kata malaikat, namun perintah Allah lebih cepat daripada tu. Kalam Allah, kalimat Allah, kehendak Allah, tu lagi sedap, lebih cepat daripada tu. Sebab malaikat ni laju,
Pergerakan malaikat laju kan? Laju, sangat laju. Tetapi perintah Allah, kehendak Allah lagi cepat daripada tu. Tak boleh fikir, tak boleh bayang kita. Ya. Tuhan sebut dalam surah Sajadah kan. Malaikat buat turun, buat naik amalan kamu sehari-hari ni. Al-fasanatin mimma ta'udun. Dalam kiraan kita ni 1000 tahun punya perjalanan tu. Tuhan naik sehari, malaikat naik sehari-hari je. Kan? Laju. Tapi itu pun kehendak Allah lebih laju daripada tu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai api, jadi sejuklah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Ini ayat Quran. Ya nar kuni baridan wa salama li Ibrahim, kan ayat Quran. Wahai api, jadilah kamu itu barid, sejuk. Harun panas, barid sejuk. Jadilah kamu sejuk. Wasalama ila Ibrahim, li Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Ya, sejuk dan sejahtera. Kata Sayyidina Ali, yang ini makna tafsir ayat itu, janganlah engkau mencelakai hai api. Wahai api, sifat engkau mencelakai orang tu tak ada masa ni. Untuk Ibrahim jangan buat. Ya. Maka disitulah ulama bincang. Kena berhenti lah 5 minit boleh tak? Kau tepat-tepat boleh kot sikit tau. Ada orang dah nanya setengah masjid. Contoh ni jadi banyak orang 5 minit saya nak habis puasa ni. Maka sifat membakar tu ada pada api, tapi yang membakar itu Allah, bukan api. Yang mengapung, sifat terapung tu kapal, tapi yang mengapungkan itu Allah. Itu Tuhan sebut surah Al-Mulk kan. Awalam yara ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tengok burung-burung terbang di angkasa itu, tidak ada apa yang tahannya melainkan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Tuhan yang menahannya. Meskipun sifat sayap itu terbang, tetapi menerbangkan itu Allah. Baik, maka Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, seandainya dalam ayat tersebut Tuhan tidak menyebutkan salama, keselamatan, salim, keselamatan ataupun kesejahteraan, maka nescaya Ibrahim akan sakit kerana sejuk. Maknanya sebab tu Allah Ta'ala kata, jadilah kamu sejuk dan nyaman, selesa bagi Ibrahim. Kalau tak ada selesa, Tuhan kata jadilah kamu sejuk, Nabi Ibrahim akan sakit sebab sejuk. Tentu memang ada neraka sejuk kan. Zamharir neraka yang sejuk, diseksa dalam neraka yang sejuk. Allah tu. Jadi sebab tu Tuhan kata sejuk tapi nyaman. Kita buka aircon 22 okey dah, sejuk elok. Tapi buka 16 tak boleh duduk pula kita. Jadi pak ya contoh dia kan yang bergantung tolak kat aircon tak tahan sejuk. Baik. Ka'ab al-Akhbar berkata, al-Ahbar ni, Ka'ab al-Ahbar ni pandai bab riwayat lama-lama. Dia bekas, dia balik, dia orang Yahudi masuk Islam. Dia sahabat baik Abu Hurairah. Ka'ab kata, pada hari itu api tidak ada manfaat kepada penduduk bumi. Bila Tuhan kata wahai api jadilah sejuk, kata Ka'ab, api yang lain atas muka bumi pakat sejuk belakang. Orang rasa ayat apa tak masak-masak ni, api buka. Ya kan? Ambil terang tu, api buka, tapi tak masak. Tapi api yang sedang meliputi Nabi Ibrahim, dia bukan kata sejuk saja, dia bagi nyaman. Dan tidak ada sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim yang terbakar kecuali tali yang mengikatnya. Ad-Dahaq berkata, dan diriwayatkan bahawa Jibril bersama dengan Nabi Ibrahim pada saat itu. Ia mengusap peluh dari wajahnya, tidak ada sedikit pun yang terbakar oleh api itu kecuali pengikatnya. Ada tali pengikat yang ikat Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu, tali itu saja terbakar. Nabi Ibrahim tak kena apa. Kita akan bincang bulan depan insya-Allah cerita Nabi Ibrahim duduk dalam tu. Apa Nabi Ibrahim rasa, apa Nabi Ibrahim buat dalam tu. Itu seronok. Qisasul Anbiya ni seronok pasal apa? Ibnu Katsir bagi detail. Kadang-kadang cerita tu kita biasa dengar dah, dempak dalam hati kita tahu dah, tapi detail cerita dalam-dalam tu kita tak tahu. Ibnu Katsir cerita tu yang seronok. Bulan depan kita cerita Nabi Ibrahim buat apa dalam tu. Kemudian berkaitan dengan cicak. Ada hadis berkaitan dengan cicak kan, relate dengan Nabi Ibrahim punya kisah ni kan.
Apa status hadis tu? Bagaimana cicak tersebut? Kita akan bincang bulan depan, insya-Allah. Saya cuba ikut SOP, kita pergi waktu Isyak. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa lahum malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la tataba'una syaqiyyan al maqtuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.